oleh anak kita, dia baca kuat, supaya kita faham bahawa inilah di antara bacaan-bacaan yang mesti dibaca oleh kita. Hanya pelan atau sir, maka doa kita sir, ta'awuzu sir, bismillah juga digalakkan, disirkan, baru dibaca Fatihah. Coba lihat bagaimana anak ini membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dia membaca ayah wa ayah satu-satu. Dia tidak baca Fatihah secara wasal, bersambung. Karena itulah adab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca suratul Fatihah. Kerana terdapat di dalam hadis qudsi yang mana Allah Taala berfirman dan Nabi bersabda, qasamtu as-salat ila qisman, qismu li wa qismu li abdi. Allah berfirman bahawa salat ini telah dipisahkan oleh Allah kepada dua bahagian. Satu bahagian untuk Allah, satu bahagian untuk hambanya, yaitu kita. Lalu hadis qudsi itu sambung mengatakan bahawa fa iza qala alhamdulillahi rabbil alamin fa ajaballah hamidani abadi. Bila hambaku baca alhamdulillahi rabbil alamin, dan memang dia akan waqaf, berarti dia tarik nafas ketika, lalu Allah akan jawab hamidani abdi ila akhir ayat. Sebab itu Nabi baca Fatihah tak pernah wasal ayah wa ayah, kerana setiap ayat ada jawapan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Fatihah itu merupakan doa, munajat, ya, kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya disuruh baca kuat bila waktu jahar, dan kita baca sir waktu sir. Kalau subuh, dua-dua rakaat dijaharkan. Kalau zuhur asar, keempat rakaat disirkan. Kalau maghrib dan isya, rakaat pertama, kedua dijaharkan, rakaat tiga dan keempat disirkan. Kita lihat bacaan yang telah dibaca oleh anak kita tadi, dan selepas itu Nabi akan baca amin. Habis waladdallin, dia baca amin. Dan tidak pula Nabi tambah apa-apa sebelum dia baca amin. Selepas itu barulah disuruh kita baca surah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yaitu mana-mana ayat di dalam Al-Quran. Hanya jangan lupa, dalam membaca surah kita perlu jaga tertibnya.
Tertib dalam salat satu daripada rukun. Kalau kita tak tertib, maka salat itu tidak sah. Begitu juga tertib dalam bacaan. Yang awal diawalkan, yang kemudian dikemudiankan. Lihat anak kita rakaat pertama, dia baca lepas Fatihah surah Qul ya ayyuhal kafirun, yaitu al-kafirun. Nanti rakaat kedua dia baca Qul huwallah. Kerana begitulah susunan tertibnya Al-Quran yang telah diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selepas kita baca surah, kita akan mulai rukuk. Beri perhatian kepada perbuatan anak kita waktu dia rukuk. Ikut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apabila dia nak rukuk, dia angkat lagi kedua tangannya. Artinya dia tidak terus turun kepada rukuk, tetapi dia angkat kedua tangannya seperti dia takbir sebelum dia membaca Fatihah. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun ke rukuk dengan cara meletak kedua tangannya ke atas dua lututnya. Dan disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu supaya jari-jari kita itu direnggangkan. Dia tidak lagi rapatkan jari, tapi direnggangkan dan dia pegang kepada lututnya. Kemudian dia kembangkan kedua sikunya. Nabi suruh kembangkan, dia tak suruh kita masukkan sikunya. Contoh dia anak ini sangat jelas. Dikembangkan. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh kita tolak lutut kita supaya tegang. Urat kaki kita di belakang tegang dan ratakan badan kita. Maka selepas itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan membaca tasbih dalam rukuk. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Tasbih itu pun banyak, tapi di antaranya yang sangat popular ialah subhana rabbiyal azim. Boleh juga kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi dan lain-lain yang ada di dalam hadis-hadis yang sah. Selepas kita baca 3 kali minimumnya, maka Nabi Muhammad SAW akan bangun daripada rukuk ke iktidah. Sami Allahu liman hamidah. Anak kita akan bangun dengan mengangkat dua tangan dia sekali lagi, seperti waktu dia nak turun ke rukuk. Kerana itulah tempat yang selalu diangkat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bila kita bangun daripada rukuk, kita disuruh untuk mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah membaca Sami Allahu liman hamidah, dan kita sambung dengan Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd atau Allahumma Rabbana lakal hamd. Dan selepas kita bangun daripada rukuk, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingatkan umat ini supaya jangan lupa untuk tegakkan tulang-tulang badan kita supaya dia berdiri tegak kembali seperti mana